Bila sebut harapan setinggi gunung itu, memanglah kita melihat kepada perkataan harapan. Apa harapan ibu bapa, dan pada masa yang sama, apakah harapan anak-anak terhadap ibu bapa. Jadi ada perkara-perkara lagi yang supaya barang itu seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Sama lagunya lagi nih. Harapan setinggi gunung. Seiring dan sejalan. Seindah bunga di taman. Jadi bila kita melihat harapan ini sebenarnya banyak harapan kita ini. Sehingga kadang-kadang kita ini ke tahap stres. Bila anda sampai ke gunung itu, separuh gunung hanya. Kalau orang naik gunung Kinabalu dulu, singan sana nganya ia tepras tu. National Park. National Park. Dia sampai ke ujung itu, ia harapan itu. Jadi ia stres sehingga merasakan ia bukanlah seorang yang hebat. Jadi alhamdulillah kata ni di negara kata dia ni boleh kata ni anak-anak kata itu kalau sekiranya harapan kata ni itu sampai ke atas, tapi ada perkara-perkara lain yang boleh diberi ke dia. Sehingga ada pernah seorang ayah dan ibu kan dia merungut macam dia lagi nyetani bermaya ataupun dia lagi bersemangat. Kenapa nya ko tuan ani cikunya nasib kami sudah ni soalnya anak kuan ni 7 orang cikunya seorang pun dah berjaya. Niku di mana apa maksud kita dah berjaya tu? Dah berapa belureh cikunya pendidikan O level dah belureh apapun cikunya. Jadi sehingga nampak wajahnya tu terlalu sedih, kecewa nampak dia ceria Tapi 7 anaknya tu naje. Tu sudah saya menyentuh ke dia bila kejayaan ni kita terdapat 7 anak tu nampakkah kita atau satu kejayaan? Dia melihat betul naje. Apa maksud cikuatunya? Ada orang yang ko berbelasan tahun kahwin dia belum anak nampak ya pikirkannya. Senyum sedikit. Artinya kita berjaya 7 orang itu kira handal sudah aja. Kira handal. Ada orang 15 tahun kahwin banyak tanya buli-uli dia ada belum anak belum rezeki lah. Belum macam cara kau dukai lir ada bobat macam aing tak apa. Dia juga tapi sudah melihat 7 anak itu ialah mengenai dengan pencapai sudah kata ni punya kebahagiaan. Macam mana kata ni melihat cemerlang lagi atau satu? Atau cikunya beranak atau biasalah cikunya. Biasalah katanya. Ia masih lagi memikirkan bahawa nda belureh oleh balani jadi satu kiranya indah kejayaan lah. Jadi saya tanya lagi, anak kita ni ku macam mana perangai-perangainya? Misalnya ku anak kita ni malam berjalan kah? Ilallah cikunya anak kuaninya nda pandai berjalan malam ni nya. Teranah di rumah ni cikgu Allah. Anu ni cikunya bisa ni bukan efisien berjalan-jalan. Di sana tadi sudah menyukat bahawa bila kita harapan setinggi gunung itu anak kata dia ni bukan efisiennya berjalan malam. Jadi sekurang-kurang sana sudah menampakkan kejayaan walaupun yang mungkin dari segi akademiknya yang ibu bapanya menyangka ia dah berjaya, tapi dari segi lain ia berjaya. Tanya lagi. Macam mana dengan ia bersembayang? Cikgu anak kuan cikgunya dapat diarahkan ni banyak bayang ni. 2 sudah poin itu. Lihat lagi dengan keadaannya. Taat ni cikgunya menolong indongnya apanya menjaga kami sikit damam tinggi markah tu aja. Jadi bila kita ni melihat keadaan ni ada orang yang akademiknya hebat tapi tidak ada mempunyai ciri-ciri yang lain menjurus kepada harapan itu. Ini yang kita ni perlu lihat bahawa jangan kita menilai anak katanya itu sehingga ia anda berjaya dari segi akademik, tapi kita boleh melihat lagi dari segi yang lain. Banyak perkara-perkara yang lain tu aja. Sekalinya ia menjaga di rumah, perhatiannya indah bakalai. Ini yang bagus. Ada orang akademik pun hebat bakalai. Garan tanah berabut. Untuk kata abang tanah macam mana? Sepail garan tanah ni berabut. Jadi baru jo indongnya dingin, baru punya orang tangkumus sudah pikirkan anu. Ambilnya burang. Banyak sain dulunya sampai dia menyain kali ini pakaiannya sih pakai sangat dingin tu. Iya tah kadang-kadangnya. Ani kata ni melihat bahawa kejayaan itu, di mana kata ni menilai kejayaan itu, di mana kata ni melihat harapan itu. Jadi banyak perkara-perkara yang kata ni boleh tinjau dari segi kehebatan anak-anak ini. Bukan hanya ditinjau dari segi akademik itu. Ini yang selalu kita rasakan satu kesilapan kata ni sebagai ibu bapa. Jadi apa bagaimanapun alhamdulillah kalau indah lulus sekiranya O level. Banyak lagi yang kita kongsikan 2-3 minggu yang lalu ialah mengenai dengan Kementerian Pendidikan sendiri ada kursus-kursus yang disediakan. Apa kata ni kan ingaukan. Yang penting sekarang beasiswa. Jadi sekarang ni kata ni ialah macam mana kata ni jadi seorang ayah dan ibu ni supaya
keselesaan anak-anak itu. Satu persoalannya dari segi keadilan. Ini selalu kena bangkitkan oleh remaja ni. Banyak bapa mama kuat tu cigunya membezakan ke dia aku. Abang pandai ke dia aku ni apa jua. Jadi sungutan-sungutan ni saya rasakan menunjukkan ketidakadilan. Tapi saya adalah menyatakan oh benar tu bapa mu tu nangnya tu jongkong dah adil tu. Saya rasakan ini ndak jua adil sebab kata ni ndak melihat masalah dalamannya tu. Kita bayangkan saya pada anak-anak kan misalnya ni. Ada abang kita tu misalnya ia rajin belajar, sembahyang dapat diarahkan, maju dalam dengan ibu bapa. Kita pisinnya melawan indong sekiranya, melawan indong, indah peduli diarahkan. Tunggu sekejap lagi. Saya rasakan kita kalau kitalah menjadi seorang ibu bapa, mana kita rasakan akan lebih sayang kita. Pasti kita akan lebih sayang kepada anak kita yang kata ni menurut perintah kata ni secara logiknya. Jadi bila jatuhnya bapa ni pilih kasih, tapi kalau dengan perangainya yang macam itu saya rasakan sudah menunjukkan bahawa nampak kaunya kutagurkan dah pedulinya. Malas tukunya abang mu ni bisa misalnya. Jadi pastilah ia lebih mirip kepada abangnya yang nda bubuyah mulut sanang kawan dia punya. Ini seorang ni. Tapi pada masa yang sama juga kita perlu sama-sama melihat di mana bermulanya masalah itu. Ini kata ni mau kupas balik. Di mana? Kenapa boleh anak itu dia macam mana? Jadi kadangnya itu ni dalam satu rumah tidak menunjukkan keharmonian. Bapaknya anda lagi berbincang. Barangkali salah satu daripadanya apakah barangkali mungkin salah menu. Maksudnya kalau ibarat teh dengan air limau. Kalau air teh ni diberi bersusu, beri bergula memang nyaman. Tapi kalau air limau diberi bergula, diberi bersusu, ia akan jadi macam bangas. Inilah umpamanya lah tu. Tapi kalau ia diberi bergula saja, ia akan sama nyamannya tu. Barangkali macam itulah, barangkali ada kesilapan seperti apa yang disentuh oleh Wang Cigun ini. Jadi inilah yang saya harapkan kepada ibu bapa. Jangan sampai ke tahap anak-anak kita ni merasakan satu saja ni yang selalunya diharapkan dari bawah anak-anak ni. Di Brunei ni kalau kita rasakan dari segi kemiskinan ada kanak-kanak yang berjaya walaupun keluarganya miskin. Ada yang keluarganya kaya tapi kadang-kadang indah jauh berjaya. Jadi mana letaknya? Jadi banyak rata-rata bila berjumpa dengan remaja ni lah mereka menyentuh dengan kasih sayang. Kata ni kasih sayang sehingga ada saya mengatakan di sini yang indah lagi nya kata ni tuan aja mengupuk bawah tu saya sudah lista tu sehingga mengupuk bawah tu ataupun tidak makan bersama pun jadi masalah pada anak-anak. Tidak bertegur sapa pun jadi masalah. Jadi di sini menyentuh dengan ialah kita sebagai ibu bapa dan juga sebagai anak-anak kembali dengan melihat kepada harapan setinggi gunungan inilah mempunyai kepribadian yang peka dan prihatin. Jangan lupa tu. Peka, tak laki bini kalau dia daham-daham lakinya tahu tu, ngapa daham-dahaman ni. Dah lagi lama bang, daham-daham. Maksudnya terima kali ataupun dah lagi lama birthday kunya. Lupa tak abang ni birthday ku ni nya, mentang-mentang ku cuma ni sudah sol kunya. Dah lagi kegunahan. Jadi bila peka tu, anak kita misalnya balik sekolah, kita seorang yang peka. Lihat dulu, jangan selalu tarus-tarus kata ni. Yang ngalih kan, sudah pun cigunya pagi sekolah, patang agama, tuition lagi. Sebenarnya ia pun ngalih juga mengambil. Jadi bila sama-sama ngalih, kepekaan itu lebih kepada melihat keadaan fizikalnya. Ia sandar-sandar kengalihan. Jadi kata ni janganlah kata ni sampai ke tahap limpang-limpang ni, ampai-ampai ni. Dijuta bangun tah, mandi tah, terais-terais. Sehingga tu anda peka kali bapa ni ataupun tuan aja kadang-kadang tanya ni kata ni stereotip pulangnya. Kalau anak damam tak selesainya. Bah ada ubat di dalam dapurnya, kita kau Facebook-nya. Sebab damam ni macam-macam pesen damam. Sedangkan nyamuk lagi tuan aja lain-lain namanya sekarang ni bah. Kalau katanya dulu nyamuk ni ada nyamuk rangit. Rangit di tengahnya tu. Di tengahnya tu kalau namanya macam-macam bernama bah kalangan nyamuk bah. Jadi penyakit pun kalangan ni kalau yang anak tu ia peka bahawa anaknya ni damam, berinya ubat juga besok damam lakat, baginya lagi pakai tu ubat abang muatunya sama jutunya sekarang batah benumbur apa lagi nya. Ini saya rasakan inilah ketidakpekaan itu. Misalnya pernah terjadi seorang anak yang sakit parut bah. Bila sakit parut otomatik lah jawapan kata itu.
kata ke Jamban. Pikir sikit paru tu kan ke Jamban tengahnya tu. Atau yang kedua, berinya minyak tu. Berinya minyak tu Najib. Minyak angin. Minyak angin. Yang salah minyak Allah. Ni yang minyak bapamu ni yang kau pakai-pakai ni lahnya. Karas parut dehnya ni. Itu berbahaya tu. Jadi bila buat macam itu sehingga anak itu rupanya sudah besok paginya ya rupanya appendixnya. Bila appendixnya pecah jadi dia meninggal lah. Jadi kalau tadi melihat di sini bahwa kepekaan itu jangan ketani stereotip yang sama, Pak. Kalau seorang itu panas, seorang ini panas juga, tapi perbezaannya lain. Dia tujuh kanak-kanak, biar kita ini membezakan tadi itu. Seorang anak, ia pisinnya sensitif. Seorang anak ini, ia pisinnya dicabar. Sekiranya, kawan ini kan pas, Pak. Itu dilihat. Ada yang pisin anak yang boleh menerima cabaran, okey mama melihat sekarang. Seorang ini nih di pojok nih. Rajin belajar sayang. Kau ni boleh. Dilembuti. Perbezaan itu jangan disamakan, diratakan. Jadi kalau diratakan, kita boleh melihat bahawa harapan setinggi gunung kita akan berkecai lah. Dia sampai naik ke gunung, ke bawah pun tidak. Balik pun tidak dapat, ke sana kemari pun tidak. Jadi akhirnya inilah kemerosotan dalam satu institusi keluarga akan nampak. Oleh sebab di mana ketani ketidakkepekaan ketani itu. Peka dan prihatin lain gitu, Tuan Haji. Prihatin dia akan merasakan. Walaupun sekalinya damam misalnya, ia peka damam, bila ia prihatin, nak katanya, bawa ke hospital nak tanya ni, panas padanya ni. Itu namanya ia peka dan prihatin. Jangan tapi peka selalunya saja. Cikgu, minta maaf juga, kalau indung laki-laki lah selalunya yang pernah saya nampak, nya basar je sudah tu nya, pandai tu sendiri ke hospital tu nya. Tapi selalunya kalau seorang ibu aja dota, nya jangannya walaupun dia basarnya. Baik jo kata ni peduk kelinga bah. Jangan dibiarkan damam kali saya tu. Ani dah selalu indong lakinya nya ada je penadul tu nya di dapur. Cuma tu tanya tu. Indong laki tu indong laki. Selalunya Indong lah. laki tu. Dua indong laki sini yang ditentukan tu. Jadinya ada juga kebenarannya. Kadang-kadang sebenarnya indung laki ni kadang laki-laki ni diasuh dengan selalunya bah. Ketegasan. Ia kena lapas. Anak bini-bini ni dah kena lapas sehingga anak bini-bini marah bah. Kalau kamu jalan malam berbahaninya. Abangnya boleh jalannya. Kawan tu bini-bini tahaknya. Di sana tu anunya tu, di sana poinnya tu. Apa bezanya bini-bini? Bini-bini ni yang kau nya. Laki-laki ni kalau berlintas dah banyak orang menoleh. Kalau laki-laki bini-bini berlintasnya banyak orang daham-daham. Kalau sampai ke silah leher menoleh. Ada yang terstak napas sama dia. Kau lagi bisai lahnya. Laki-laki ni mana berapa bisai tu Najib? Bayangkan sama bini-bini. Bini-bini lagi bisa. Jadi di sana juga menunjukkan bahawa laki-laki ini kena lapas selalunya, berlapas pan. Dan mengapa-ngapanya ia. Jadi terbawa sudah jadi sehingga ke tahap damam itu sebenarnya ada dua tu. Satu memanglah ia akan menyuruh anak atuk berakal macam memilih takon nombor sendiri. Jangan jo yang ampai tu Najib. Itu disuruh jo sendiri-sendiri. Bebas lagi dari Masjid Jamik. Itu bukannya haba. Ujung-ujungnya di bas satu sekarang mencari nombor. Bukannya haba mana. Bukannya haba. Jadi inilah kita lihat bahawa menjadi ayah dan ibu yang hebat, peka dan prihatin. Dia tujuh kanak-kanak perlu jo peka dan prihatin pada indong-indong kata ni. Kalau yang ampai ngalih tahu tah mantat mengambil anak anik sampai ada orang sampai 10 malam betai-tai lah kata. Mengantar tuition mengambil anik layah di kereta laki bini ampai katuk-katuk bah. Allah sudah kau habis tuition lah. Jadi balik pun yang ngalih. Jadi kata ni anak-anak janganlah jua merequest macam-macam sampai bah ni kreditku habis sudah, ya Allah ya Tuhan. Baru je datang ke rumah. Belum mengampainya, belum lagi luak perusian ni sudah macam-macam pintamu. Jadi keprihatinan dan peka itu perlu mensesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Ini kata ni rasakan satu perkara yang perlu ada. Dan seterusnya lagi kesempatan ini juga lah mesra dan penyayang. Ini lagi banyak meluas ni penyayangan. Sehingga kata terasa mesra itu apa? Apa maksudnya mesra? Kadang-kadang dia pun beritahu kan, ni jo ni indong laki jo sekarang bininya ni celina ni. Indong lakinya bukan ni nyanyahnya. Indong bini ni nganya asal bukan Lampung, seorang mama banyak. Bapa ni dah babu bunyi ni. Kalau dipanggil pun macam mama apa kaannya. Kalau indong laki baba jangannya. Macam bunyi sapi ni kan, ada berapa berbunyi bah. Satu pada lazimnya sebab memanglah kalau dibandingkan laki-laki sama bini memang banyak perbezaannya. Jadi perbezaan itu perlu dipantau. Saya ingin mengulas balik tadi tuan yang berjalan malam itu bah. Banyak ni anak-anak
babang boleh, aku apa nak boleh. Perlulah sebab bini-bini ni nya orang tua dulu bini banyak. Bini-bini ni yang kontak jalan, yang berbakas, orang tua tu naja dulu. Apa maksudnya berbakas satu? Jadi kalau apa-apa terjadi yang menanggung banyak penderitaan ialah kaum wanita. Itu dia maksudnya tadi sini. Jangan kau berjalan di tentu-tentu atunya. Kalau anak-anak dah faham berbakas satu, tanyakan indong kita. Memang dah faham tu. Jadi itulah barangkali katanya ada dalam masa 1 minit kesimpulan juga. Jadi alhamdulillah harapan setinggi gunungan ni kalau kita ni melihat anak kita tu misalnya gagal lah, tapi gagal itu perlu kita ni kategorikan lagi. Di mana letaknya kegagalan anak kita ni itu? Apa maksudnya gagal? Saya rasakan gagal ini tidak wujud dalam institusi rumah kita ni. Gagal itu jadikanlah ya cabaran sebenarnya. Ada gagal maksudnya anda mencapai kejayaan, tapi itu adalah cabaran. Jadi kita ni ubah caranya, bukan mencari apa sebab siapa punya pasal, tapi kita tidak punca-punca kegagalan itu sebenarnya. Kita ni perlu juga muhasabah diri. Jangan semua kesalahan itu diletakkan pada anak saja. Kadang-kadang indong mengharapkan anaknya ni mau menjadi seorang engineer, sedangkan anaknya minat dalam bidang pertukangan. Jadi anda juga boleh. Artinya kegagalan bukan dari dia, kata ni memaksakan dia mencari bidang yang kata ni maukan, bukan bidangnya. Jadi itu perlu kata ni ambil kira juga lah dalam mengharapkan kejayaan ini. Jadi kita ucapkan terima kasih juga Cik. Mudah-mudahan apa yang kata ni kau darakan ini memberikan ilmu kepada kita ni. Alhamdulillah sesuatu yang terbaik untuk kehidupan anak-anak kita ni lah. Jadi kegagalan anak-anak tu jangan terus dikondem. Banyak lagi ruang-ruang, banyak lagi sebenarnya peluang-peluang untuk anak-anak, tapi jangan bersandarkan sama juga ada beasiswa kerajaan sekarang walaupun dapat O-level boleh je kau laginya. Tapi sungkurannya itu ni kita harapkan ingat selalu dengan moto duit tadi, DUIT, duit. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal ni. Jangan mengharapkan yang bulat datang menggolek balik-balik. Sudah saya bercakap mengenai perkara ni. Yang PP datang melayang kata ni sandar-sandar ada tu karang, ada tu tapi tidak berusaha. Macam mana kita ni kan berjaya? Inilah mudah-mudahan pelajar-pelajar kita ni juga menyedari untuk harapan-harapan ayahanda dan bonda dengan harapan setinggi gunungan ni. Terima kasih Wang Cigo. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah bagus Wang Cigo ni.